berfirman, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang benar sahaja. Shadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Indah, pengurus, timbalan pengurus, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbicaraan kita mengenai salah satu daripada kumpulan ajaran sesat yang pernah wujud dalam sejarah Islam, iaitu kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan Syiah. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas dan juga kita telah melihat tentang kelompok-kelompok kecil dalam Syiah yang dikenali sebagai kelompok yang ekstrim ataupun disebut juga sebagai Syiah Ghulat. Antaranya yang pertama ialah Syiah Sabaiyah, merupakan pengikut kepada Abdullah bin Sabah. Kemudian ada Syiah yang dinamakan sebagai Syiah Kaisaniyah, yang merupakan pengikut kepada Mukhtar bin Ubay Al-Thaqafi. Kemudian ada Syiah yang dinamakan sebagai Syiah Mukhtariyah, yang mengikuti ajaran Mukhtar bin Abi Ubay Al-Thaqafi. Kemudian ada Syiah yang dinamakan sebagai Syiah Hashimiyah, iaitu pengikut kepada Abu Hashim bin Muhammad bin Hanafiyah. Dan yang seterusnya, yang kelima ialah Syiah Bayaniyah, iaitu pengikut kepada Bayan bin Sam'an At-Tamimi. Dan yang terakhir sekali, kelompok-kelompok kecil dalam ajaran Syiah yang membentuk kelompok yang disebut sebagai Syiah Ghulat ataupun Syiah yang ekstrim, dinamakan dengan nama Syiah Rizamiyah, iaitu para pengikut Rizam bin Rizam. Kemudian kita juga telah melihat tentang pecahan-pecahan Syiah selain daripada kumpulan-kumpulan kecil yang dianggap sebagai Syiah yang ekstrim tadi. Dia ada 3 pecahan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Yahya Al-Murtada dalam kitab dia yang terkenal Al-Bahruz Zahar. Beliau mengatakan ada 3 golongan besar Syiah, yang mana 3 golongan ini dikenali dengan nama Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah. Jadi kelompok-kelompok Zaidiyah, Imamiyah dan juga Ismailiyah ini, mereka tergolong dalam kalangan yang dikenali sebagai kumpulan Syiah, tetapi mereka tidak se-ekstrim kumpulan yang kita sebutkan tadi, yang 6 kumpulan kecil yang kita sebutkan tadi, kerana mereka telah memegang satu pegangan bahawasanya Ali itu merupakan wakil Tuhan. Dan ada kelompok yang mengatakan bahawa malaikat Jibril tersalah memberi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu kelompok-kelompok yang ekstrim dalam kalangan Syiah. Adapun kelompok-kelompok besar yang kita sebutkan tadi, yakni Zaidiyah, Imamiyah dan juga Ismailiyah, mereka juga Syiah. Mereka juga dikenali sebagai kelompok Syiah. Namun mereka ini dikenali sebagai kumpulan-kumpulan yang besar dalam kalangan Syiah. Dan Syiah Ismailiyah juga dikenali dengan nama Syiah Batiniyah. Jadi kita pergi kepada golongan yang pertama, iaitu Syiah Zaidiyah. Golongan ini adalah golongan awal yang disebut sebagai senior dalam kalangan Syiah. Kelompok ini merupakan kelompok yang terawal wujud pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang dipimpin oleh Imam Zaid. Membereka ini merupakan kelompok-kelompok senior, merupakan kelompok yang terawal yang membentuk dan juga mendukung pegangan Syiah. Dan Syiah Zaidiyah ini berkembang di negara Yaman, dan hampir 40% daripada penduduk di negara Yaman adalah dalam kalangan pengikut Syiah Zaidiyah. Kemudian yang kedua, Syiah Imamiyah. Golongan ini adalah golongan Syiah yang terbesar yang wujud di Iran dan juga di Irak. Golongan ini merupakan golongan yang paling aktif di dunia Islam.
Yang paling aktif di dunia Islam, terutamanya selepas berlakunya revolusi Iran. Setelah berlakunya revolusi Iran yang menyaksikan kepimpinan Khomeini berjaya mengambil alih pemerintahan Iran daripada Shah Iran pada ketika itu. Lalu disebabkan oleh revolusi yang dilancarkan oleh Khomeini, dia mendapat pengaruh yang meluas dalam kalangan dunia Islam, dan mereka dianggap sebagai kelompok yang paling aktif, sehingga tersebar ke beberapa buah negara seperti Pakistan, seperti Afghanistan, seperti Lebanon dan juga Syria. Bahkan Indonesia sudah menjadi salah satu daripada mazhab Islam di sana, Syiah Imamiyah. Kemudian yang ketiga, Syiah Ismailiyah. Golongan ini adalah golongan Syiah yang ekstrem. Golongan Syiah yang ekstrem kerana mereka menganut pegangan dan juga fahaman yang disebut sebagai fahaman batiniyah. Sehingga semua golongan Sunni, termasuklah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, termasuklah golongan Mu'tazilah, termasuklah golongan Ibadhi, yakni kelompok Khawarij yang membentuk satu kumpulan kecil di negara Oman pada ketika ini yang dikenali dengan nama kumpulan Ibadhiyah. Mereka merupakan kelompok Khawarij pada asalnya, pengikut kepada salah seorang daripada tokoh Khawarij, yang mana mereka pada ketika ini yang masyhur mazhab ini di negara Oman. Di negara Oman. Dia kata golongan Syiah Ismailiyah ini golongan Syiah yang ekstrem. Golongan Syiah yang ekstrem. Semua golongan Sunni, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, kemudian Mu'tazilah, Ibadhiyah mengkafirkan mereka. Bahkan sesama Syiah sendiri pun turut mengkafirkan kumpulan Syiah Ismailiyah ini, kerana mereka ini dianggap sebagai salah satu kumpulan yang ekstrem. Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah turut mengharamkan dan mengkafirkan golongan ini. Pengikutnya dianggarkan berjumlah sekitar 2 juta orang dan berpusat di India. Pengikutnya juga ada di sekitar Asia Tengah, di Iran, di Syria dan juga di Timur Afrika. Macam kita lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ahli sunnah, ada ahli sunnah yang betul dan juga ahli sunnah yang benar, dan ada ahli sunnah yang dianggap sebagai kelompok yang ekstrim, yang kadang-kadang mengeluarkan pandangan yang bukan-bukan, yang bertentangan dengan prinsip asas dalam ahli sunnah. Maka pada ketika itu kita tidak mengiktiraf kelompok seperti itu sebagai kelompok ahli sunnah. Sama juga dengan Syiah, mereka ada pegangan asas mereka, kemudian ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk menentang ataupun yang cuba untuk melampaui pegangan asas, lalu akhirnya mereka itu dikeluarkan daripada kelompok Syiah. Jadi ketika 3 puak ini, yaitu Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah, masih wujud sehingga ke hari ini. Syiah Zaidiyah ini diwujudkan oleh Imam Zaid, sedangkan Syiah Imamiyah memiliki watak yang berupa pengakuan tentang kepimpinan 12 imam yang ditubuhkan oleh Musa bin Ja'far Al-Kazim sebagai imam yang ke-7. Di samping itu, golongan ini juga diberikan julukan ataupun diberi gelaran dengan gelaran Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imam 12, itu kelompok Syiah yang sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan mereka ini berpusat di negara Iran dan juga sebahagian negara Iran. Sebab di negara Iran dan juga sebahagian negara Iran. Jadi golongan Syiah Imam 12 ini juga diberikan julukan Al-Ja'fari, kerana banyak pandangan fiqh mereka bersandarkan kepada pendapat Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq, sedangkan Imam Ja'far As-Shadiq sendiri berlepas diri daripada mereka. Okey. Syiah Ismailiyah pula ditubuhkan oleh Ismail bin Ja'far. Golongan ini sebenarnya adalah bagi memanjangkan golongan ekstremis Syiah yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang hulat tadi. Kelompok-kelompok yang hulat tadi asalnya dia ada pecahan-pecahan kecil. Kemudian apabila kelompok-kelompok yang kecil itu dia mula hilang pengaruhnya, maka mereka mari berhimpun di satu kumpulan besar yang dikenali sebagai Syiah Ismailiyah ataupun Syiah Batiniyah.
Golongan ini juga dikenali dengan nama Syiah Fatimiyah. Dan nama Syiah Ismailiyah ini dia terus melekat sehingga berdirinya dinasti Fatimiyah di negara Mesir pada tahun 296 Hijrah. Bahkan masjid yang ada di Mesir yang dikenali sebagai Masjid Al-Azhar pada ketika ini juga merupakan antara masjid yang dibina pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah yang bertunjangkan ataupun bernuansakan pegangan Syiah Ismailiyah. Maknanya mereka Syiah lah. Namun dalam masa yang sama mereka ada semangat untuk mendirikan masjid dan sebagainya, nak membina tamadun seperti mana yang berlaku di Iran dan sebagainya. Cuma mereka berbeza dengan kita daripada beberapa perkara yang kadang-kadang membawa kepada perbezaan fahaman dan juga pegangan akidah. Dari segi mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah, mereka mengucap. Dari segi mereka mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akui. Namun dalam masa yang sama mereka mempunyai pegangan-pegangan yang pelik, dan pegangan-pegangan inilah yang kita terpaksa tentang dan kita terpaksa terangkan supaya kita tidak terpengaruh dan juga tidak terlekat dengan pegangan-pegangan yang sebegini. Pada masa itu nama Ismailiyah, pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, nama Ismailiyah diganti dengan nama baru yang disebut sebagai Fatimiyah. Yang disebut sebagai Fatimiyah. Kemudian nama Ismailiyah kembali digunakan selepas dinasti Fatimiyah mengalami kehancuran pada tahun 566 Hijrah. Dan semasa peperangan salib, kelompok Syiah Ismailiyah ini terkenal dengan jolokan yang diberi jolokan Al-Hashashin. Selepas daripada semasa peperangan salib, maka mereka diberi gelaran dengan gelaran Al-Hashashin. 12 imam yang diakui oleh mazhab Syiah, imam 12 mazhab Syiah, 12 imam adalah seperti berikut. Yang pertama ialah Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sebagai imam yang pertama bagi mereka. Kemudian yang kedua Al-Hasan ibnu Ali Az-Zaki. Yang ketiga Al-Husain bin Ali Sayyid Syuhada, kerana mereka menganggap Husain dibunuh di Karbala, maka mereka memanggil Husain itu sebagai penghulu kepada segala syuhada, Kemudian yang keempat Ali ibnu Al-Husain Zainal Abidin. Kemudian yang kelima Abu Ja'far Muhammad Ali Al-Bakir. Yang keenam Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq yang dikenali sebagai Imam Ja'far Sadiq yang kita sebutkan tadi. Yang ketujuh Abu Ibrahim Musa bin Ja'far Al-Qazim. Yang kelapan Abu Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Jawad At-Taqi. Yang ke-10 Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke-11 Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Ashkari. Itu adalah imam yang terakhir sebelum imam yang mereka sebut sebagai imam yang ke-12 yang mereka anggap ghaib, yang akan muncul pada akhir zaman, yang dikenali sebagai Abu Al-Qasim Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Qaimul Hujjah, yang mana mereka kata masuk ke alam ghaib. Dan imam ini akan muncul pada akhir zaman untuk memimpin umat manusia. Imam yang ke-12 itu adalah imam yang wajib. Puak Syiah yang terkenal, terbesar dan memiliki bilangan yang paling banyak ialah golongan Syiah Imam 12 ataupun Syiah Imamiyah, ataupun disebut juga sebagai Syiah Ja'fariyah. Itu Syiah yang paling terkenal pada ketika ini, yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Irak dan juga penduduk di Lebanon. Penduduk Irak dan juga Lebanon. Di Iran, walaupun negara itu mazhab rasmi dia adalah Syiah, tapi kita kena ingat di Iran ada juga sekelompok ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang dikenali sebagai kelompok sunni, tapi mereka hanya kelompok minoriti di negara Iran. Dan ada satu tempat di negara Iran tu
ada masjid Sunni yang didirikan, markas tabligh, yang didirikan markas tabligh di sana, dan mereka yang mempertahankan Sunni di bumi Iran, yakni golongan-golongan tabligh. Golongan-golongan tabligh ni dia mempunyai jasa yang besar dalam dunia dakwah dan sebagainya, dan setiap kumpulan dia memainkan peranan mereka masing-masing. Kemudian dalam 3 kelompok Syiah yang kita sebutkan tadi, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, dan juga Syiah Ismailiyah, ada satu lagi istilah yang sering kita dengar yang disebut sebagai Syiah Rafidhah. Rafidhah. Kita selalu dengar perkataan Syiah Rafidhah. Siapa sebenarnya Syiah Rafidhah? Adakah dia termasuk di bawah kategori Syiah Zaidiyah, ataupun di bawah kategori Syiah Ismailiyah, ataupun Syiah Imam 12, ataupun Syiah Rafidhah ini merupakan satu kelompok yang lain selain daripada kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi. Jadi kita akan tengok perbincangan yang dikemukakan oleh sejarawan dan juga tokoh-tokoh yang mengkaji tentang Syiah. Jadi istilah Rafidhah ataupun kita sebut Syiah Rafidhah sering kita lihat dalam buku, majalah dan media massa, sama ada di Timur Tengah ataupun di negara-negara Islam. Namun terdapat beberapa kekeliruan dalam memahaminya, sehingga ungkapan Rafidhah itu belum begitu dipastikan apakah gelaran tersebut untuk seluruh mazhab Syiah ataupun hanya mazhab tertentu sahaja dalam pelbagai aliran yang terdapat dalam Syiah. Jadi bagi menjawab tentang perkara ini, maka penulis kepada buku ni dia kata dia akan memaparkan asal usul munculnya perkataan Rafidhah ataupun munculnya kelompok Rafidhah dalam Syiah. Sekiranya dilihat dari segi sejarah, dia kata nama Rafidhah ini ada kaitannya dengan gelaran yang diberikan oleh pengasas Syiah Zaidiyah, yaitu Imam Zaid bin Ali, anak kepada Imam Ali Zainal Abidin. Anak kepada Imam Ali Zainal Abidin yang merupakan imam yang keempat, yang dianggap sebagai imam yang keempat oleh Syiah Imam 12. Syiah Zaidiyah sebenarnya dia tak sama dengan Syiah Imamiyah 12 tadi, dengan Syiah Ja'fariyah tadi, dia tak sama. Tapi Syiah Ja'fariyah turut menempelkan nama-nama yang disebutkan dalam kumpulan Syiah kerana mereka berasal daripada susur galur yang sama. Jadi Imam Zaid bin Ali ni, beliau bersama para pengikutnya, menurut catatan sejarah, memberontak kepada Khalifah Bani Umayyah pada ketika itu yang bernama Hisham bin Abdul Malik bin Marwan pada tahun 121 Hijrah. Imam Zaid bin Ali, salah seorang ulama Syiah Zaidiyah yang bernama Imam Yahya bin Hamzah Al-Alawi yang wafat pada tahun 749 Hijrah, mendefinisikan Syiah Zaidiyah itu sebagai setiap golongan memiliki doktrin yang dibawa oleh pemimpin masing-masing. Istilah Zaidiyah itu muncul selepas era Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain, dan semenjak itulah Zaidiyah dikenali sebagai salah satu aliran Syiah berdasarkan kepada nama pemimpinnya. Okey. Jelas bahawa nama Syiah Zaidiyah itu dikaitkan dengan Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan keturunan daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Zaidiyah itu adalah salah satu kelompok Syiah yang terbesar selain daripada Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah yang masih wujud sehingga hari ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Pembahagian 3 mazhab Syiah ini dijelaskan oleh Ahmad bin Yahya Al-Murtada dalam kitab dia yang kita sebutkan tadi, yang terkenal iaitu kitab yang diberi gelaran Al-Bahruz Zahar. Beliau menegaskan bahawa ada 3 golongan besar Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah, Imamiyah dan juga Ismailiyah. Dengan demikian, bila dia sebut ada 3 kumpulan besar ni, maka istilah Rafidhah itu tidak digolongkan dalam mazhab-mazhab Syiah, kerana Syiah hanya mempunyai 3 mazhab sahaja, yaitu Zaidiyah, Imamiyah dan juga Ismailiyah. Namun timbul satu persoalan ataupun timbul satu pertanyaan tentang istilah Rafidhah itu
dari mana sebenarnya gelaran itu dapat dan kenapa istilah Rafidhah itu menjadi satu istilah yang famous dalam dunia kesyiahan, dalam dunia Syiah, dalam dunia Syiah. Jadi bagi menjawab pertanyaan ini dia kata, maka ada baiknya sekiranya kita merujuk kepada sumber-sumber sejarah dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang aliran-aliran Islam, terutamanya tentang penjelasan mengenai sejarah kemunculan Syiah Zaidiyah. Kemunculan Syiah Zaidiyah ini bermula ketika Imam Zaid tadi melancarkan revolusi melawan pemerintahan Bani Umayyah. Maknanya bab revolusi ini, geng-geng Syiah ni daripada awal lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka telah menentang kepada pemerintah ataupun khalifah yang sah pada ketika itu, yang didukung oleh 15,000 orang yang berada dalam satu pasukan daripada penduduk Kufah di Irak, kerana mereka berpusat di sana. Perkara yang sama juga dilakukan sebelumnya oleh abang kepada Imam Zaid, iaitu Imam Husain bin Ali bin Abu Talib, yang mengalami kegagalan secara total dalam pertempuran di kota Karbala dengan menewaskan 61 orang tentera Husain pada ketika itu. Justru beliau berkeras bagi meneruskan apa yang dibuat oleh abangnya dan terus menerus memerangi Bani Umayyah hingga ke darah yang terakhir. Itu menurut catatan Syiah, bukan catatan kita. Catatan Sunni berbeza dengan catatan Syiah, kerana catatan Sunni menyebut bahawasanya bukan Bani Umayyah yang membunuh Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Cuma mazhab Syiah ni dia berada di atas mazhab Aimat dan juga mazhab darah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka mereka sentiasa melancarkan emosi, mereka sentiasa melancarkan propaganda yang bersifat emosi, dan juga propaganda yang berbentuk kesedihan. Dan mereka banyak menggunakan nama Husain untuk menaikkan semangat bagi menentang kepimpinan Bani Umayyah pada ketika itu. Asasnya apa? Sebab mereka tak puas hati kepimpinan khalifah yang sepatutnya berada di tangan keluarga Sayyidina Ali beralih kepada Bani Umayyah selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yakni diserahkan oleh Sayyidina Hasan, yang mana Sayyidina Hasan bin Ali pada ketika itu dia tidak mahu meneruskan lagi perbalahan dalam kalangan sesama umat Islam. Maka diserahkan, kamu ambillah wahai Muawiyah dan kamu pimpinlah umat Islam. Dan kamu pimpinlah pada ketika itu, kerana Hasan dia lebih melihat kepada perdamaian berbanding dengan peperangan. Berbanding dengan peperangan dan juga perang saudara pada ketika itu. Okey. Jadi menurut versi mereka macam itulah. Jadi dianggap bila Husain mati, maka mesti ada orang yang menuntut beda di atas kematian tersebut. Sebab dia mazhab yang berdiri di atas dasar darah dan juga air mata. Dan sebab itu mereka percaya dengan memukul-mukul badan mereka pada 10 Muharram ataupun disebut sebagai hari Ashura itu dapat menghilangkan kerinduan mereka terhadap Husain dan dapat merasai kesakitan yang dirasakan oleh Husain ataupun Sayyidina Husain pada ketika itu. Okey. Jadi kalah Husain menurut catatan mereka. Namun Imam Zaid ini dia tidak dapat menerima kegagalan tersebut. Jadi dia berkeras untuk meneruskan revolusi tersebut dan terus menerus memerangi Bani Umayyah sehingga ke darah yang terakhir. Maka Imam Zaid dan bala tenteranya meninggalkan kota Kufah menuju ke tempat kekuasaan gubernur pada ketika itu yang dikenali dengan nama Yusuf bin Umar As-Saqafi, dan ejen negara pada ketika itu adalah Hisham bin Abdul Malik, ataupun kita kata ketua negara pada ketika itu adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, yang berkuasa daripada tahun 105 hingga tahun 125 Hijrah. Tak kala kedua-dua pasukan bertempur, sebelum memulakan peperangan, pasukan Imam Zaid yang berasal daripada penduduk Kufah berkata kepada Imam Zaid, apa yang dia kata? Kami akan menyokong perjuanganmu, namun sebelum itu kami ingin tahu terlebih dahulu sikapmu terhadap Abu Bakar As-Siddiq
dan juga Umar Al-Khattab, yang mana kedua-duanya menzalimi abang kamu, yakni Ali bin Abi Talib. Yang menzalimi, kita kata atasan kamu lah, yang sebelum daripada itu, yakni Ali bin Abi Talib. Kemudian Zaid menjawab, bagi aku mereka berdua adalah orang yang baik, dan aku tidak pernah mendengar ucapan daripada ayahku, yakni Imam Zainal Abidin tentang kedua-duanya kecuali kebaikan. Dan sekiranya pada saat ini aku berani melawan dan menentang Bani Umayyah, itu disebabkan kerana mereka membunuh Imam Husain bin Ali. Di samping itu mereka juga membakar kota Madinah di tengah teriknya matahari pada siang hari. Maka pada ketika itu terjadilah peperangan sengit di pintu kota Madinah. Tentera Yazid bin Muawiyah ketika itu mempersendakan kehormatan kami dan membunuh beberapa orang sahabat. Mereka menghujani masjid dengan lemparan batu dan juga api. Itu jawab Imam Zaid bila ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq dan juga ditanya tentang Sayyidina Umar. Tidak ada yang lain melainkan kebaikan. Tetapi bila tiba bab ahli keluarga Muawiyah, dia jadi keras. Dia kata kami menentang ini bukan kerana Abu Bakar, bukan kerana Umar, tapi kerana Yazid bin Muawiyah yang mempersendakan kehormatan keluarga kami pada ketika itu, pada saat kewafatan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Ini menurut catatan mereka, bukan catatan kita, kerana catatan kita menyatakan selepas daripada kewafatan Husain ataupun kematian Husain di Karbala, Yazidlah yang telah menjemput keluarga Husain untuk datang ke Madinah dan memberikan kepada mereka kehidupan di sana. Itu catatan yang dikemukakan oleh sejarawan Sunni. Tapi sejarawan Syiah, dia mencatat Yazid bin Muawiyah telah mempersendakan kehormatan ahli keluarga Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Maka di situ kita kata bagaimana sejarah itu hanya ditulis oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan mereka boleh mencampur adukkan kisah sejarah semata-mata untuk menaikkan semangat kumpulan, menaikkan semangat puak, sehingga akhirnya mencetuskan gelombang peperangan dan juga gelombang perang saudara, gelombang kita kata yang dianggap sebagai gelombang permusuhan di antara sesama umat Islam. Dia bahayanya propaganda ni. Propaganda terutamanya yang disalut dengan emosi, disalut pula dengan kesedihan. Maka pada ketika itu mudah untuk orang tersentuh dan mudah untuk orang mengikut apa yang dipropagandakan pada ketika itu. Yahudi mereka mempropagandakan ketika mana mereka berada di Eropah, mereka adalah kaum yang tertindas. Mereka mempropagandakan, diceritakan pada zaman pemerintahan Hitler. Pada zaman pemerintahan Hitler ni bawa masuk Yahudi dalam satu kilang dan membakar Yahudi di situ. Seolah-olah menunjukkan Hitler ni sangat kejam. Masukkan semua Yahudi dalam satu kilang, kemudian bakar untuk membangkitkan semangat orang-orang Yahudi untuk menentang pada ketika itu. Kerana balutan emosi dan juga perasaan di tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah merupakan sesuatu yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai senjata. Okey. Jadi setelah mendengar jawapan daripada Imam Zaid tadi, bila Imam Zaid kata Abu Bakar baik, Umar tu baik, tak ada kejahatan bagi mereka melainkan kebaikan semata-mata, maka tentera Kufah pun meninggalkan Imam Zaid. Imam Zaid berkata kepada mereka, kamu sudah menolak aku. Dan semenjak itulah tentera yang berpaling tadah daripada pasukan Zaid tadi dikenali dengan nama Rafidah. Rafidah. Mereka kemudiannya dikenali pula dengan nama golongan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Maknanya dia berasal daripada situ. Asal kumpulan yang disebut sebagai kumpulan Rafidah. Maknanya mereka merupakan pengikut Zaid pada peringkat awal, tapi mereka keluar daripada kepimpinan Zaid, kemudian membentuk satu kumpulan yang lain, yang mana mereka menyandarkan fahaman mereka berbeza dengan fahaman
Imam Zaid, yakni mereka sentiasa mencerca, mengkritik dan juga menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza pendirian sikit ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terus keluar daripada kepimpinan Zaid pada ketika itu. Jadi peristiwa inilah yang menjadi asal usul penggunaan istilah Rafidhah kepada golongan Syiah Imamiyah yang direkod dengan penolakan mereka untuk berperang bersama-sama dengan Imam Zaid pada ketika itu bagi menghadapi gubernur Iraq pada ketika itu, yakni Yusuf bin Umar As-Saqafi. Dan sejarah ini dicatat oleh salah seorang sejarawan dan juga ulama Syiah Zaidiyah yang bernama Nishwan Al-Humairi. Beliau menegaskan bahawa nama Rafidhah adalah untuk golongan Syiah adalah disebabkan oleh penolakan mereka dalam membantu Imam Zaid untuk berperang melawan Bani Umayyah, iaitu ketika mereka menanyakan tentang sikap Imam Zaid terhadap Abu Bakar dan juga Umar, dan ternyata Imam Zaid pada ketika itu memberikan tanggapan yang positif terhadap kedua-dua mantan khalifah pada ketika itu. Tak puas hati, keluar daripada kepimpinan Zaid, lalu menjadi golongan yang disebut sebagai golongan Rafidhah yang kemudiannya membentuk mazhab Syiah yang dikenali sebagai Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Maknanya dia daripada kumpulan yang besar, kemudian dia pecah kepada satu kumpulan, kemudian dia pecah kepada satu kumpulan yang lain. Dan setiap kumpulan yang berpecah itu pula mempunyai pengaruhnya masing-masing dan mempunyai pengikutnya masing-masing. Kalau tuan-tuan baca sejarah Syiah ni ataupun baca mana-mana sejarah dunia pun, dia kadang-kadang hampir lebih kurang sama je dengan apa yang berlaku dalam realiti kehidupan kita pada hari ini. Lebih kurang sama je tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana dunia itu sentiasa berputar dan juga berpusing. Dunia itu berputar dan juga berpusing untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil hikmah. Tapi Allah Subhanahu wa taala awal-awal lagi sebut wahum la yash'urun, tapi mereka tak menyedari. Kenapa Allah kata mereka tak menyedari? Sebab benda itu dah pernah berlaku, tapi mereka tak menyedarinya kerana mereka tidak menggunakan akal fikiran kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dalam Al-Quran seruan ya ulul albab, wahai orang-orang yang berakal fikiran, seruan afala taqilun, afala yaqilun, afala tatafakkarun, sentiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang sebab gelojak hawa nafsu, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk kekal berkuasa, keinginan untuk mengekalkan pengaruh, keinginan untuk mendapatkan habuan daripada dunia, melupakan manusia terhadap ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cerita-cerita begini disebut dalam Al-Quran tentang bagaimana golongan Yahudi suatu ketika dahulu begini dan juga begini, daripada satu kelompok yang besar kemudian pecah jadi kelompok kecil. Dalam sejarah Syiah pun berlaku. Dalam sejarah umat Islam pun berlaku peperangan antara sesama umat. Dalam sejarah kepimpinan khalifah dunia Islam pun berlaku perkara yang demikian, daripada satu kepimpinan khalifah yang besar kemudian wujud kepimpinan yang kecil dan sebagainya. Telah berlaku realiti itu dalam sejarah, dan dalam realiti kita hari ini pun benda itu berputar dengan putaran yang sama. Cuma tunggu kita ya nak ambil pengajaran ataupun tidak mahu ambil pengajaran di atas apa yang telah diceritakan menurut sejarah-sejarah yang lampau dan juga sejarah-sejarah yang terdahulu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ni selain Allah ceritakan tentang keadaan semasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita juga tentang sejarah-sejarah lepas. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah mengisahkan kepada kamu tentang berita mereka ataupun tentang kisah mereka dengan benar. Ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa dan juga Khadir, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Allah cerita sejarah untuk diambil pelajaran, dan kita hari ini pun bila kita baca sejarah untuk diambil pengajaran dan juga ibrah,
pelajaran untuk diambil, dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Okey. Jadi kemungkinan besar dia kata catatan Nishwan inilah, Nishwan Al-Humairi tadi yang mencatat tentang istilah Rafidhah tadi. Inilah yang membuatkan salah seorang tokoh Mu'tazilah iaitu Al-Jahiz menyimpulkan bahawa Syiah sebenarnya terbahagi kepada dua golongan sahaja, iaitu Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Rafidhah. Meskipun demikian, beliau mengakui sekiranya masih ada golongan lain, golongan tersebut tidak mempunyai organisasi yang tersusun. Maknanya dia tak ada teras, dia tak ada akar umbi yang kukuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia hanya jadi kelompok-kelompok yang kecil sahaja. Sedangkan dua teras itu merupakan dua teras yang besar, mempunyai penyokong, mempunyai akar umbi yang kukuh, mempunyai macam-macam. Maknanya macam itulah kita nak bagi tahunya. Contoh nanti tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kemudian dia ada kumpulan-kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil yang menyibuk atas nama Syiah. Maknanya dia memang macam tu, realiti yang berlaku hatta dalam kelompok Syiah sekalipun. Jadi daripada keterangan Al-Jahiz tadi yang merupakan kelompok Mu'tazilah, jelas bahawa istilah Rafidhah adalah diberikan kepada dua golongan Syiah, iaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan juga Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah. Jadi hemat penulis berasaskan kepada keterangan tersebut, kekeliruan timbul apabila istilah Rafidhah disamaratakan untuk semua golongan Syiah tanpa membezakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita jelaskan pada hari ini, kita nak bagi tahu Syiah Zaidiyah itu dia bukan Syiah Rafidhah, tapi Syiah Rafidhah itu adalah Syiah Imam 12 yang berada di Iran dan juga Syiah Ismailiyah Batiniyah. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia pernah menyebut, kalau anda kata kita dah cari semua pandangan dalam mazhab yang empat, tak jumpa pandangan yang sesuai untuk diaplikasikan pada masa itu, maka dia kata boleh kita keluar ke dataran fiqh yang lebih luas, termasuklah mengambil pendapat-pendapat daripada ulama Zaidiyah, kerana mereka hampir sedikit dengan ahli sunnah wal jamaah berbanding dengan Syiah Ismailiyah dan juga Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Kerana mereka ni Syiah Zaidiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syiah tetap Syiah lah. Cuma kita nak bagi tahu mereka ini hanya mereka hanya menganggap bahawasanya Ali itu lebih afdal daripada orang lain untuk menjadi khalifah. Ali lebih afdal. Namun dalam masa yang sama mereka tetap mengatakan kalau anda kata Allah pilih Abu Bakar, Umar dan juga Uthman pada peringkat awal, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari segi afdalnya mereka kata Ali dah lebih afdal daripada segala-galanya, berbanding dengan dua kelompok yang lain, yakni Ismailiyah dan juga Imamiyah Itsna Asyariyah yang mengatakan bahawasanya Ali lah yang paling layak, orang lain semua kafir. Itu masalah dia orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maknanya orang lain selain daripada Salman Al-Farisi, selain daripada Ali dan keturunannya yang disebut sebagai Ahlul Bait dan juga beberapa orang sahabat yang lain, maka semua sahabat yang lain telah murtad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Zaidiyah tak. Zaidiyah dia tak. Dia berbeza pendirian terhadap sahabat di situ. Dan sebab itu bila kita sebut istilah Rafidhah, Zaidiyah terkecuali. Dan sebab itulah sebahagian para ulama bila sebut tentang Syiah, mereka membezakan antara dua kelompok Syiah untuk mereka kafirkan. Kata para ulama, Syiah tak semuanya kafir. Dan yang dikatakan tidak semuanya kafir itu ialah yang berpandangan seperti pandangan Zaidiyah. Adapun kalau berpandangan dengan pandangan yang bulat, pandangan yang ekstrim seperti mana yang kita telah sebutkan tadi, maka itulah yang memberi kita kata kesan bahawasanya mereka itu boleh dikufurkan di atas pegangan dan juga pendirian mereka, di atas pegangan dan juga pendirian mereka. Sebab itu ada ulama yang boleh berlembut lagi dengan Syiah, walaupun ada sebahagian yang lain memang bersikeras dengan geng-geng Syiah, terutamanya Syiah Iran lah, yang mana Syiah Iran ni mereka terkenal dengan pegangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dulu pernah dilakukan, kita panggil apa yang dinamakan sebagai program takrib
takrib ni mendekatkan di antara dua mazhab. Dan di dalam program takrib itu telah digariskan beberapa panduan untuk dijadikan sebagai telah dibuatkan beberapa garis panduan untuk dijadikan sebagai kita kata hala tuju ke arah proses takrib yang lebih bermakna. Antaranya syarat yang diberikan, jangan mencerca sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap melakukan perkara yang sama sehingga akhirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri yang merupakan kelompok yang terawal yang mengusahakan takrib, dia sendiri pun tak dapat nak bersama dengan kelompok Syiah kerana mereka depan lain, belakang mereka buat lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sehingga hala tuju yang nak dituju untuk menyatukan dunia Islam tidak dapat dijadikan sebagai kenyataan. Sebab apa? Sebab mereka menyanggah kepercayaan kita yang menganggap para sahabat keseluruhannya adalah adil. Para sahabat keseluruhannya adalah boleh dipercayai selama mana mereka itu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kepercayaan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka berbeza. Mereka kata hanya Ali dan beberapa kelompok sahaja yang Islam selepas kewafatan Rasulullah, sedangkan yang lain semuanya telah murtad, termasuklah Aisyah radhiyallahu taala anha dan beberapa orang yang lain. Maka bila berlaku perbezaan pada perkara dasar, sukar untuk dilakukan proses yang dinamakan sebagai proses takrib tadi. Cumanya atas dasar kemanusiaan mungkin kita boleh mungkin kalau anda kata kat luar sana tiba-tiba ada Syiah kena langgar dengan khilaf, atas dasar kemanusiaan kita pergi tolonglah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi atas dasar pegangan akidah kita tak boleh bersama dengan mereka kerana perbezaan yang terlalu besar. Atas dasar insaniyah, atas dasar kemuliaan insan, atas dasar kita kata semangat tolong menolong sesama manusia, kita boleh tolong dan juga kita boleh bantu. Tapi untuk bersatu dari segi pegangan akidah, maka itu sesuatu yang sangat sukar untuk dijadikan sebagai realiti dan juga kenyataan. Okey. Kemudian seperti yang terjadi kepada salah seorang sejarawan yang terkenal daripada golongan Asy'ariyah. Kita bagi orang untuk azan seketika insya-Allah. Seorang sejarawan dalam Islam daripada golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni yang berpegang kepada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, seperti mana yang kita peganglah di Nusantara ini. Yang bernama Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dalam buku dia Al-Farqu Bainal Firaq, perbezaan di antara aliran-aliran dalam Islam. Al-Qahir Al-Baghdadi. Tuan-tuan boleh cari buku ni, ada dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris pun ada, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun ada. Masa saya belajar dulu, memang buku ni dijadikan sebagai salah satu rujukan lah bila mana kita belajar mengenai pemikiran Islam dan juga sejarah pemikiran dalam pemikiran Islam. Memang buku ni dijadikan rujukan sebab dia ditulis oleh ulama Asy'ariyah. Okey, dalam buku ini dinyatakan golongan Rafidah selepas kewafatan Imam Ali bin Abi Thalib terpecah kepada 4 golongan, iaitu Zaidiyah, Imamiyah, Kaisaniyah dan juga Syiah Bulat atau ekstrim. Pandangan ini pun ditegaskan lagi oleh Al-Isfirayaini, juga salah seorang ulama dalam Asy'ariyah, dalam mazhab Asy'ariyah. Dia kata golongan-golongan Rafidah terbahagi kepada 3, iaitu Zaidiyah, Imamiyah dan juga Kaisaniyah. Mereka memasukkan semua kelompok Syiah ke dalam kelompok yang dinamakan sebagai Rafidah. Tetapi kekeliruan itu diingatkan oleh salah seorang ulama Syiah Zaidiyah, iaitu Ahmad bin Musa At-Tabari. Beliau menegaskan andaian golongan Al-Hashwiyah, golongan Ahli Sunnah pada ketika itu terhadap Syiah, mereka menggelarkan semua golongan Syiah dengan satu nama, iaitu Rafidah. Jadi dia kata pandangan ini tentu mengelirukan kerana yang dimaksudkan dengan Rafidah adalah Syiah Imamiyah. Dan sejarah mengenai Syiah Rafidah ini adalah seperti mana yang kita sebutkan tadi, satu golongan daripada Kufah menolak ataupun keluar daripada tentera Zaid ketika mana nak melancarkan revolusi terhadap pemimpin Bani Umayyah pada ketika itu. Okey, bahkan pada hakikatnya golongan Imamiyah sendiri memiliki beberapa mazhab lain. Antaranya adalah Syiah Qaramitah.
ataupun Syiah Ismailiyah. Dan pada kesempatan lain, ulama Zaidiyah tadi yang bernama Ahmad bin Musa At-Tabari, dia menjelaskan lagi bahawa golongan Imamiyah terpecah kepada dua mazhab, iaitu mazhab Al-Musawi dan juga mazhab yang mazhab Imam Ismail bin Ja'far As-Sadiq yang dikenali dengan nama Syiah Ismailiyah. Sementara pengikut Imam Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq tadi merupakan pengikut kepada menjadi mazhab Syiah Isna Asyarah. Maknanya Rafidah itu selepas mereka keluar daripada Imam Zaid, ini menurut ulama Zaidiyah, dia kata terpecah kepada dua, Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ismailiyah. Okey. Imam Saleh Al-Muqbali juga menegaskan bahawa Syiah Zaidiyah bukanlah sebahagian daripada golongan Rafidah ataupun golongan Syiah yang ekstrem. Imam Saleh Al-Muqbali berkata, Syiah Zaidiyah tidak termasuk dalam golongan Rafidah, bahkan juga tidak dapat digolongkan dalam Syiah ekstrem, kerana Syiah Zaidiyah memandang baik para sahabat yang dikafirkan oleh Imamiyah dan juga Ismailiyah seperti Utsman, Talha, Zubair, Aisyah, Abu Bakar dan juga Utsman. Itu kata mereka. Dan masa saya belajar dulu juga, kena cerita lah, di Universiti Melaya tu, di jabatan kami ada dua orang pensyarah Melayu, tapi mereka cenderung kepada pegangan Syiah, dan mereka sendiri tidak mengakui Syiah yang dianggap sebagai Syiah yang ekstrem ni. Mereka sendiri tak mengakui, tapi mereka Syiah lah tuan-tuan, kerana dia ada pegangan-pegangan akidah lain yang kita akan terangkan perbezaan antara Sunni dan juga Syiah. Walaupun Zaidiyah ni dianggap sebagai Syiah yang tak ekstrem, tapi dia ada pegangan-pegangan yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebab itu kita masukkan mereka termasuk dalam kelompok-kelompok yang sesat juga, walaupun mereka tidak ekstrem dari segi pegangan akidah. Jadi demikianlah dia kata asal usul nama Rafidah, iaitu gelaran ataupun jolokan yang diberikan oleh pengasas Syiah Zaidiyah kepada orang-orang yang tidak mahu ikut berjuang bersamanya bagi menentang Khalifah Bani Umayyah pada ketika itu, yakni Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Okey, dan sejarah lanjut boleh dirujuk dalam buku-buku catatan yang mencatat mengenai peristiwa ini. Maknanya bila kita sebut tentang Syiah, okey, kita recap balik sebelum kita tutup. Syiah asalnya dia ada Syiah yang ekstrem, yang ulat, kumpulan-kumpulan kecil. Kemudian dia ada Syiah Zaidiyah. Daripada Syiah Zaidiyah itu yang merupakan kelompok yang terawal dalam kumpulan Syiah tu, dia muncul pula dua lagi kelompok kecil yang dinamakan sebagai Imamiyah dan juga Ismailiyah. Dan kedua-dua ini dipanggil sebagai kelompok Syiah Rafidah. Okey. Syiah Imamiyah, mereka berpegang kepada konsep Imam 12. Imam yang terakhir adalah Imam yang Wa'id yang kita sebutkan tadi. Dan Syiah Ismailiyah, dia hanya mengitar semula fahaman kumpulan-kumpulan Syiah kecil yang ekstrem yang kita sebutkan awal pada pertemuan yang terdahulu tadi, Syiah Rizamiyah, Syiah Kaisaniyah, Syiah Sabaiyah tadi, dia kita semula dan dia masukkan di bawah satu kumpulan besar yang dinamakan sebagai Ismailiyah, demi untuk mencari pengaruh masing-masing. Wallahu taala a'lam. Kita berhenti dulu di sini, insyaallah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan di atas pertemuan kita pada malam ini, insyaallah.